Okey, cikgu nak sambung lagi soalan struktur. Okey, kita buat contoh soalan struktur termokimia ni. Ini adalah soalan-soalan pasia. Okey, dia tanya soalan. Okey, dia tanya apakah maksud haba penyesaran. Okey, so kalau ditanya apakah maksud haba penyesaran, so okay, heat change when 1 mole of metal is displaced from its salt solution by a more electropositive metal. Okey, bahasa Melayu dia, perubahan haba apabila 1 mol logam telah disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Ya, lagi sekali ya, apa maksud haba penyesaran? Perubahan haba apabila 1 mol logam telah disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Okey, susunan radas yang digunakan tidak boleh mengatasi kehilangan haba ke persekitaran. Cadangkan alat radas sesuai untuk mengelakkan masalah tersebut, ya. Okey, so kita boleh guna cawan polisterina, ataupun cawan plastik, Okey, bahasa Inggeris dia is polystyrene cup ataupun plastic cup, Okey, selain daripada perubahan suhu, nyatakan satu pemerhatian lain bagi eksperimen ini. Okey, kalau kita tengok eksperimen ini, copper nitrate ni dia bertindak balas dengan magnesium powder. Jadi kita tahu haba penyesaran ialah perubahan haba yang berlaku apabila 1 mol metal disesarkan. Jadi 1 mol metal ni disesarkan oleh apa? Ya, ni oleh logam yang lebih elektropositif. Jadi dia akan dapat magnesium nitrate, dan copper. Okey. Jadi kalau kita tengok asalnya copper nitrate ni, larutan ni dia berwarna biru. Larutan ni. Tapi selepas berlaku penyesaran, larutan ni menjadi tidak berwarna. Magnesium nitrate ni tidak berwarna. Ya, jadi jawapan dia dekat sini, apakah pemerhatian yang berlaku? Warna biru larutan menjadi tidak berwarna. Menjadi tidak berwarna. Tak boleh short form, kena ayat ejaan penuh. Okey. Menjadi tidak berwarna, atau bahasa Inggeris dia, the blue color become colorless. Okey, lagi satu, kalau tengok sini, ini adalah copper. Copper ni pepejal berwarna perang. Jadi jawapan lain adalah dia nak satu saja, kan, satu markah, tapi ada jawapan lain. Pepejal perang terbentuk, ataupun bahasa Inggeris dia brown solid is formed. Okey, sekarang dia kata if the magnesium ribbon is placed, jika kepingan magnesium digantikan dengan kepingan argentum. Okey, jadi kan copper nitrate tadi, copper nitrate tadi, ni copper nitrate. Okey, dia suruh gantikan magnesium tu dengan argentum. Okey, kita tahu dalam siri ES, kedudukan argentum di bawah copper. So argentum tak boleh menyesarkan copper. Di no reaction. Sebab apa? Logam argentum kurang elektropositif. Jadi tulis itu tiada tindak balas ataupun tiada perubahan haba yang berlaku. Okey, kerana apa? Kita tulis kerana argentum adalah kurang elektropositif
kurang elektropositif daripada cuprum. Okay. So no heat change ataupun reaction is not occurs because silver is less electropositive than copper. Okay. Okay, next kita kena kira. Okay, dekat sini kelas, jika haba penyesaran bagi eksperimen ini ialah 42 kJ per mol. So dia dah bagi tahu dah, maksudnya 1 mol logam yang telah berjaya disesarkan akan mengeluarkan haba sebanyak 42 kg. 42 kg haba dibebaskan. Ya, ataupun when 1 mole of metal is displaced from its solution, 42 kJ of heat is released. Okey, sekarang kita nak tahu eksperimen ni kita guna berapa mol. So kita tengok sini berapa mol digunakan di sini. Kita guna MV of 1000 ya, iaitu sini 100, sini 0.5. So kita kira MV over 1000 is berapa tadi? 100 0.5 kan. Okey, 0.5 kali 0.5 kali 100. Okey, 0.5 kali 100 bagi 1000. Okey, berapa? So kita akan dapat 0.05 mol. Okey, so kita nak tahu, okay, if 1 mol release heat 42 kg, so kalau kita guna 0.05 mol, berapa heat yang telah release? So berapa? Times 42, so kita akan dapat 2.1 kg ya. Ataupun sama dengan 2100 J. Jadi dia suruh cari apa? Temperature. Dia suruh cari temperature. So kalau nak tahu temperature masuk dalam MC theta sama dengan 2100 J. So M dia tadi berapa sini? M dia adalah 100. C 4.2. Okay, theta tak tahu. So 2100 J. Okay. So theta dia berapa? So 100 kali 4.2, 420. Okay, so 2100 bahagi dengan 420. So kita akan dapat 5 darjah Celsius. Okay, ini belum jawapan dia lagi sebab ini adalah peningkatan. Sekarang soalan, hati-hati ya, dia tanya highest temperature. Jadi kalau kita tengok suhu awal ni 28. So kalau highest tu kita kena tambah 5. So 28 darjah Celsius ditambah 5. So kita akan dapat jawapan dia 33 darjah Celsius. Ya, boleh ya. Okey, next dia suruh, okey, baca soalan tu. Okey, dia suruh calculate hitungkan GC magnesium yang bertindak balas apabila 100 cm larutan kuprum nitrat 0.5 digunakan. Okey. So macam mana kita nak buat soalan ni? Okey. So kalau kita tengok soalan ni, kita tengok pada persamaan kimia kita tadi. Ya, persamaan kimia kita tadi. Okey, kalau kita tengok persamaan kimia kita tadi, okey, kalau kita tengok persamaan kimia tadi, so kita kena kira number of mole of copper 2 sulfate ya. Kita kena kira number of mole bukan copper, okay, number of mole of, okay, tadi kita buat copper 2 nitrate tadi. Okay, so tadi kita punya equation copper 2 nitrate
Okey. Copper 2 nitrate react with magnesium. So kita akan dapat magnesium nitrate magnesium nitrate and copper. So kita balance. Okey, semua dah balance copper nitrate react with magnesium. So kita akan dapat magnesium nitrate and copper. Jadi kalau kita tengok pada copper nitrate, molarity dia adalah 0.5, volume adalah 100. So dia suruh cari mass of the magnesium ni berapa, mass of the magnesium. So kita kena cari mole, MV over 1000 tadi kita dah kira. So kita dapat berapa mole ni tadi? Sini kita dapat 0.05 mole Jadi kita tengok 1 ini adalah 1:1 Copper 2 nitrate dengan magnesium ratio dia 1:1. So kalau 1 mole of copper nitrate react with 1 mole of magnesium. So kalau kita guna 0.05 mole copper nitrate, so betul tak kita akan guna juga 0.05 mole magnesium. So bila dia suruh cari mass, so 0.05 mole magnesium ni kita tukar kepada mole sama dengan mass over mg, JR, RAM for mg kan. So mole is 0.05, mass tak tahu, magnesium 24 kan. So X kita akan dapat, X is 1.2 gram. Next untuk soalan Penang. What is the meaning of the heat of displacement? Sama saja tadi. Heat change when in this experiment kena sebutlah 1 mole of apa? Copper 2 nitrate and iron when 1 mole of copper 2 ion, 1 mole of copper 2 ion is displaced from copper 2 nitrate solution by iron by iron. So what is the meaning of heat of displacement? Perubahan haba apabila 1 mol ion kuprum 2 ion kuprum 2 disesarkan daripada larutan kuprum 2 nitrat oleh furan. Perubahan haba apabila 1 mol kuprum 2 ion disesarkan daripada larutan kuprum 2 nitrat oleh furan. Why does mengapa furan dalam bentuk sebut digunakan? So high rate of reaction ataupun kita panggil apa? Kadar tindak balasnya tinggi. Kadar tindak balas tinggi ataupun kita boleh sebut tindak balas cepat. So ini high rate of reaction, kadar tindak balas tinggi, ataupun kita boleh panggil tindak balas cepat, reaction is fast. Tulis ionic equation. So ionic equation dia, kalau kita tengok, kita cari dulu dia punya chemical equation. Copper 2 nitrate react with furan. So furan is more electropositive, so dia akan menyesarkan displace position of copper tu. Jadi kalau kita tengok, copper 2 nitrate ni adalah salt solution. So kalau salt solution mesti ada ion So 1 ion copper 2 plus, ada 2 ion nitrate. Fe ni adalah sejenis elemen, so dia ada atom dalam dia, so kekalkan, tak ada ion ni adalah furan nitrate adalah sebatan ionik, iaitu salt, soluble salt dan Cu adalah elemen, so dia terdiri daripada atom. So yang mana sama kita cancelkan. So apa yang tinggal adalah Cu2 plus Fe
Fe2 plus Cu. So inilah dia punya ionic equation. Okay, next. Okay, dia suruh kira total of heat release. Okay, so kena cari total of heat release ni MC theta. So tengok M dia berapa situ? M dia 50. M dia 50. Okay. C 4.2. Okay, theta dia tolak ya. Akhir. So ni lah exothermic ya, suhu akhir dia tinggi. So 6 ya. 34 tolak 28. So 6. So kita akan dapat 1260 joule. Okay, a mole of copper 2 nitrate ni, mole dia ya. So dia dah bagi isi padu, tengok ni. Copper 2 nitrate dia dah bagi isi padu dengan kepekatan. So MV over 1000. So kita akan dapat 1 kali 50 bagi 1000. So 0.05 mol. Okay, heat of displacement kita kira yang tadi ni. Ni sama dengan 1.26 kg kan. So delta H sama dengan MC theta bahagi N. So kita dah kira tadi 1.26 kg divide by 0.05. So kita akan dapat heat of displacement dia negatif ya. Sebab apa? Suhu meningkat kan. Okay, kg mol negatif 1. Okay, draw energy level diagram. Okay, so penting tenaga ataupun energy. Okay, kalau dia exothermic menurun ya, sebab dia bebaskan haba ke persekitaran. So kita boleh ambil ionic equation tadi yang kita buat tadi ni, ataupun kita boleh ambil ionic equation, atau kita boleh ambil chemical equation, mana-mana pun boleh. So kita boleh ambil apa tadi, ionic equation pun tak apa ya. Cu2 plus Fe, lepas tu Fe2 plus Cu plus Cu. So jangan lupa delta H negatif 25.2 kg mol negatif 1 ya. Okey, tengok soalan bawah ni. Okey, bagaimanakah haba penyesaran jika eksperimen diulangkan dengan menggunakan serbuk magnesium? Okey, so serbuk magnesium boleh lah kan, sebab tadi kita guna copper 2 nitrate. Copper 2 nitrate react with magnesium, memang boleh lah, memang berlaku penyesaran, because logam magnesium lebih elektropositif. So kita cakap dia kata jika diulang dengan menggunakan serbuk magnesium, ramalkan haba penyesaran dia. So haba penyesaran dia tinggilah haba penyesaran, semakin tinggi kerana magnesium lebih elektropositif daripada ferrum dan cuprum ya. So kita kata heat of reaction become higher because magnesium is more electropositive than copper and ferrum. Okey, dan soalan satu lagi, contoh soalan ni. Okey, cuba tengok. Soalan ni tentang neutralization. Heat of neutralization ya. Okey. Okey, kita baca soalan dia. Dia nak apa tu? Okey, apakah maksud heat of neutralization? Okey, tadi kita dah belajar, dalam nota pun ada. So heat change produced when 1 mole of water is formed from the reaction between is formed from 1 mole of hydrogen ion, 1 mole of hydrogen ion and hydroxide 1 mole of
hydrogen ion and hydroxide ion. Hydrogen ion and 1 mole of hydroxide ion, ya. So perubahan haba apabila 1 mol air terbentuk daripada 1 mol hydrogen ion daripada asid dan 1 mol ion hidroksida daripada alkali, ya. Okey, state the type of reaction. So reaction ni kita tengok ada negatif, so dia adalah exothermic. Okey, kalau nak ejaan bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu kena tepat, ya. Okey, kalau bahasa Inggeris exothermic. Kalau bahasa Melayu exothermic. Macam tu, Okey, kenapa ada berbeza 1 negatif 55, 1 negatif 57? So kita kena terang kerana asid etanoik adalah asid lemah. Ataupun bahasa Inggeris dia apa? Etanoic acid is a weak acid. Okey. So sebahagian daripada, kan ada dalam nota cikgu dah ajar tu, ya. Sebahagian daripada haba yang dibebaskan, sebahagian daripada tenaga ataupun haba yang dibebaskan digunakan untuk mengion asid dengan lengkap. Okey, jadi bahasa Inggeris dia etanoic acid is a weak acid. Some of the heat release is used to ionize the acid completely. Sebab dalam nota hari tu cikgu dah ajar tentang haba peneutralan ni, dia ada dua nilai dekat situ. Dua nilai tu disebabkan oleh perbezaan asid tu, ya. Kalau kita tengok some of the heat release is absorbed to ionize molecules of ethanoic acid to produce hydrogen ions. Itu pun boleh. Sebahagian daripada haba yang dibebaskan digunakan untuk mengion, ya, digunakan untuk lebih lengkap lagi, ya. Sebahagian daripada haba yang dibebaskan tu digunakan ataupun sebahagian daripada haba yang dibebaskan diserap, macam tu, ya, pun boleh. Okey, sebab dalam SPM, ya, jawapan student kadang kita tak boleh nak bagi markah sebab dia tak cakap haba yang dibebaskan, dia terus cakap haba tu diserap saja. Jadi ayat dia tak lengkap. Jadi kena sebut sebahagian daripada haba yang dibebaskan. Kena sebut dulu tu. Sebahagian daripada haba yang dibebaskan, kena perkataan yang dibebaskan tu kena sebut dulu. Sebab haba peneutralan ni kita tengok suhu dia pun meningkat, kan. Jadi kalau nampak suhu meningkat, memang haba peneutralan ni adalah salah satu daripada eksperimen tindak balas yang mengeluarkan haba. Jadi dalam esei kita kena cakap dulu sebahagian daripada haba yang dibebaskan, sebahagian daripada haba yang dibebaskan diserap untuk mengion molekul. Sebab asid etonik itu masih lagi dalam keadaan molekul asid etanoik, ya, untuk diserap untuk mengion molekul asid etanoik supaya menjadi ion apa? Ion hidrogen. So bahasa Inggeris dia kita boleh sebut ethanoic acid is a weak acid. Some of the heat release is absorbed to ionize molecules of ethanoic acid to produce hydrogen ions. Ya.
Okay, next. Okay, kita nak draw energy level diagram. So, kita tengok energy level diagram dia exothermic ke endothermic. Kalau kita tengok suhu dia semakin meningkat. So, kalau suhu semakin meningkat, maksudnya dia adalah proses exothermic ya. Jadi, macam biasa, kita buat dia punya energy level diagram dia. Okay. So, energy level diagram tu kita naga. So, energy level diagram dia adalah exothermic. Okay, dia sebab dia exothermic lama-lama kandungan tenaga dia kurang ya. So kita tengok apa dia guna, NaOH. Dia untuk nitric acid dengan sodium hydroxide ya. So nitric acid HNO3 react with NaOH. So kita akan dapat apa? NaNO3 and water. So tak perlu balance so delta H dia adalah negatif 57 kg per mole. Okey, nak buat ionic equation pun boleh sebab ionic equation untuk haba peneutralan ni adalah air kan. So boleh buatlah. Contoh kan, dia buat energy level diagram ni, dia gantikan HNO3NOH ni dengan H plus OH, so akan dapat water. Pun boleh juga. So sama je. Okey, ni kira in an experiment 50 cm larutan nitrogen hidroksida 2 mol desimeter dicampurkan kepada, okey, tengok ya, sama je isi padu dia sama kedua-duanya. Senanglah ya, hitung perubahan suhu dalam eksperimen ini. So kita nak kira mol. Okey, mol untuk kedua-dua ni sama ya. Mol untuk apa? Mol NaOH punya mol sama dengan asid nitrik punya mol. So sama sahaja. Jadi MV over 1000 sama dengan 2 kali 50 bahagi 1000. Ya sama kan? Okey, so dia jawapannya adalah 0.1 mol. Okey, so kita tengok tadi 1 mol air yang terbentuk, kita tengok haba peneutralan dia tadi kita kira ni, 1 mol air yang terbentuk 57 kilojoule haba dibebaskan. So kalau 0.1 mol, so berapa eksperimen ni? Darab kan? So 57 darab 0.1, so kita akan dapat 5.7 kg atau 5700 J. Jadi kita masuklah MC theta sama dengan 5700 J. So M dia tadi berapa? M dia 50 campur 50 kan? C 4.2. Okey, theta tak tahu 5700 J. So theta kita boleh kira, kita akan dapat 13.57 darjah Celsius. So ini adalah dia punya temperature change. Okay, dia bukan nak suhu akhir ya. Tadi ada beza kan, soalan tadi dia tanya soalan suhu akhir, so kita kena tambah. Ni dia tanya temperature change. So ni peningkatan suhu dia. So ni adalah jawapan dia. Okey, lepas tu soalan dia tanya jangkakan haba yang dibebaskan apabila asid nitrik tu digantikan dengan asid hidroklorik pada kepekatan yang sama. So sama je lah. 5700 J juga kerana asid nitrik dan asid hidroklorik kedua-duanya adalah asid monoprotik dengan apa? Dengan kepekatan dan dengan kepekatan dan isi padu yang sama. Okey, sebab dia sama je. Okey. So next untuk soalan ni, okey, apakah maksud haba pemendakan? Okey, so heat release when 1 mole of lead to sulfate is formed from its salt solution. Okey, so bahasa Melayu dia,
haba yang dibebaskan, okey, betul lah kenapa dia kata haba dibebaskan, sebab memang nampak peningkatan haba tu kan, haba meningkat. Kalau tak nak pun boleh sebut perubahan haba apabila 1 mol plumbum 2 sulfat terbentuk daripada larutan garamnya. Okey, so dia punya ionic equation, ni ionic equation dia, senang saja. Okey, calculate the number of mole. Okey, so kita nak calculate number of mole, tengok sama semua. Okey, so senang. Maksudnya lead tu nitrate dengan potassium sulfat sama saja mole dia. So MV over 1000 0.5 kali 25 bahagi 1000. Ini pun sama, MV over 1000. Sebab lead tu ion ni dia guna apa? Plumbum 2 nitrat. Ni plumbum 2 nitrat. Yang ini dalam ni ada plumbum 2 nitrat. Yang ni adalah potassium sulfat. So sama je. So berapa mol? 0.0125 mol. Okey, ini pun sama, 0.0125 mol. Okey, calculate the heat change. MC theta. So M dia 50. Okey. So M dia kalau kita tengok 25 dengan 25 kan, campur ni 25 campur 25. So 50 kali 4.2. Okey, theta dia tadi. Okey, ini kena cari purata dulu. 28 campur 29 bahagi 2. 28 campur 29 bahagi 2. Cari purata dulu. So 28.5. Okey, 28.5. Jadi 33, ini 28.5. Tolak dengan 28.5. So kita akan dapat 4.5 dia punya suhu dia. So kita akan dapat 945 Joule. Okey, 945 Joule. Jadi kalau kita eksperimen ni kita guna 0.025 mol mendakan terbentuk akan mengeluarkan haba sebanyak 945 Joule. Okey, calculate the heat of precipitate. Jadi kalau kita tengok 0.0125 Joule yang kita kira tadi tu dibebaskan 0.0125 Joule mendakan yang terbentuk akan mengeluarkan haba sebanyak 945 Joule. So kalau 1 mol, sebab heat of precipitate ni untuk 1 mol, jadi 945 bahagi dengan 0.0125 ataupun 945 ni tukar dulu kepada kg terus bahagi dengan 0.0125 mol kan. Jadi 0.945 bahagi dengan 0.0125. So kita akan dapat 75.6 kg mol negatif 1. So kena letak jawapan dia macam ni. Haba pemendakan, kena tulis penuh-penuh haba pemendakan delta A sama dengan negatif. Mesti ada. Ni cara tulis jawapan dia. Okey. Kita buat ni pula, draw energy level diagram macam biasa. Okey, buat sini tenaga. Okey, disebabkan dia adalah apa? Exothermic reaction. Okey. So masukkan dia punya persamaan ionik dia. Okey, dan jangan lupa delta H 75.6 kg mol. So senang saja. Okey, so itu saja.